Okay, Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Teacher Jess. So, hari ni jom kita belajar Add Maths dengan Teacher Jess, topik Chapter 5 Progression. Okay, so apa kita akan belajar dalam topik ni? Ada dua subtopik, iaitu yang pertama Arithmetic Progression dan Geometric Progression. Okay, untuk nak tengok lebih lanjut, dia punya learning standard bagi subtopik ni, okay, you all boleh scan kod bar ni. Okay, and then kita ada beberapa perkataan yang mungkin baru bagi you all, iaitu sequence, arithmetic progression, common difference, geometric progression, common ratio, sum to infinity and recurring decimal. Okay. Dan teacher hanya menggunakan buku teks KSSM yang baru. Okay, di sini contoh apa kita punya set induction untuk topik progression. Okay, you all boleh tengok dekat sini. Okay, ini gambar stadium tau. Okay, jom kita baca sikit apa yang ada ni. Okay, Bukit Jalil National Stadium is the largest stadium in Malaysia. It has indoor shaded seat for the spectators. How do we know the total number of seats without counting it one by one? So how did the number of seats increase from the innermost row or to the outmost row? Can you form an equation to calculate the total number of seats in the stadium? Okay, dia tanya kita, dekat stadium ni dia ada kerusi okay, dan disusun mengikut susunan yang tertentu. So boleh tak you all tentukan bilangan kerusi ni tanpa kita bilang satu-satu? You boleh buat equation tak untuk mendapatkan bilangan jumlah kursi di stadium ni? Okay. So, apa yang kita patut tahu lagi dalam topik ni? Okay. Carl Friedrich Gauss ni adalah seorang matematik di mana dikenali sebagai putera matematik. Okay, dia punya intelijen dia telah dibuktikan sejak kecil lagi, di mana dia telah memperbetulkan dia punya his wage calculation at 3 years old. Okay, at the age of 7, he was able to calculate the sum 1 to 100 quickly and accurately. Okay, ni antara kita punya pengenal lah dalam topik progression, iaitu Carl Friedrich Gauss. So you all boleh tambahkan ilmu pengetahuan lagi tentang tokoh matematik. You all boleh scan kod bar ni. Okay, lagi apa tujuan kita belajar topik ni? Okay, so the knowledge in solving progression problems is very important in the field of engineering, medicine, technology and economy. So the knowledge in the progression allows you to determine the total sum of large number with ease. Okay, salah satu tujuan utama ataupun kepentingan topik ni di mana dalam bidang perubatan, kejuruteraan, teknologi dan ekonomi, kita boleh menentukan jumlah bilangan sesuatu nombor yang amat besar dengan mudah, dengan senang. Ni salah satu kepentingan topik progression. Okey. So jom kita mulakan topik baru kita hari ini dengan 5.1 arithmetic progression. You all boleh guna buku teks you all ataupun you pun boleh tengok teacher tunjukkan. So identifying arithmetic progression. Macam mana kita nak mengenal pasti arithmetic progression. So kita boleh tengok contoh kat sini. Mr. Lee built star in his garden. He used 8 bricks of the first level. For each subsequent level, he increased another 8 bricks. The total number of bricks used on each level can be written in progression of 8, 16, 24 and so on. If Mr. Lee wanted to build 18 steps, how many bricks would be needed? Kat sini permasalahan dia, Mr. Lee ni dia nak bina tangga dalam taman dia, betul tak? So di mana bagi level yang pertama dia gunakan 8 bata. 8 bata Jadi untuk subsequent level, maksudnya untuk level yang seterusnya, dia use another 8 bricks, increase another 8 bricks. Maksudnya level pertama 8, level kedua 16, 8 tambah 8. Level ketiga 24 and so on. Jadi macam kita tengok kat sini, kita guna sifar multiplication of 8 lah kan. Jika Mr. Lee nak bina 18 step,
Maksudnya kalau lah dia nak bina tangga dia tu sehingga ke level 18. Agak-agaknya berapa biji bricks yang dia perlukan. Berapa biji bata yang dia perlukan. So di sinilah you nampak tak kepentingan untuk topik arithmetic progression, di mana tanpa kita bilang satu-satu sehingga ke tangga step yang ke-18, kita boleh tahu dengan cepat dan senang berapa jumlah biji bata yang diperlukan untuk kita nak buat 18 step tangga tadi. Okay, so 8, 16, 24 is a finite sequence that follow a specific pattern. Okay, sequence such as 3, -3, 3, -3 is an infinite sequence. Okay, you nampak tak beza? Okay, kita ada dua jenis sequence tau. Satu finite, satu infinite. Okay, finite sequence bermaksud kat sini dia diikuti oleh satu pattern yang spesifik. Macam 8, 16, 24 dia maintain tau. Okay, 8 tambah 8. And then net 8 tambah 8. And then yang ketiga 8 tambah 8 tambah 8. Okay, contoh yang bukan infinite sequence ni macamnya dia bagi kat sini. 3, -3. 3, -3. Nampak tak? Dia tidak bertambah increase secara spesifik. Dia naik turun, naik turun. 3 tambah... Okay, 3, -3 maksudnya kita tolak 3 lah kan. Lepas tu tolak 3, naik 3 balik. Kita tambah 3, betul tak? Okay. So, each number in a sequence is known as term. Okay. Setiap nombor dalam sequence kita namakan term. Dalam bahasa Melayu, sebutan. Sequence tu dalam bahasa Melayu, jujukan. Okay. Such that the first term is written as T1. So, kalau you all jumpa huruf T besar, dia ada nombor dekat bawah tu. Okay, nampak tak? Kita dekatkan sikit. Nampak? Itu bermaksud the first term. Sebutan pertama. Second term, nampak? T2. Dia dekat bawah tau. Dia bukan dekat atas. Dekat atas tu jadi kuasa pula kan. And so on. So, sehinggalah kalau kita ada n term, okay, maksudnya bilangan yang ke n kita boleh tulis hingga Tn. Okay. So, kat sini ada inquiry 1. Okay, ada inquiry 1. So, teacher mengharapkan you all boleh tengok nanti sebagai you punya homework. Okay, so daripada inquiry 1 ni nanti, okay, you akan dapat tengok you punya result dia. Okay, okay, nampak tak? Clear Okay. From the result in inquiry 1, it is given that the difference between any two consecutive terms of a sequence is a fixed constant. Okay, the constant is known as common difference and it represented by D. Okay, daripada inquiry 1 ni, you akan dapat lihat satu kesimpulan di mana setiap sebutan, okay, any two consecutive term, maksudnya setiap dua sebutan yang berjujuk, okay, maksudnya pertama dengan kedua dengan ketiga dengan keempat, okay, kita ada perbezaan dia. Okay, kita cari perbezaan dia. Dia mesti fixed constant. Maksudnya dia satu nombor pemalas yang tetap. Jika kita mendapat perbezaan bagi setiap sebutan yang berjujuk tu tetap, maka dia merupakan common difference. Common difference. Di dalam topik arithmetic progression, kita labelkan sebagai D. Okey, contoh macam ni. Okey, kita ada sebutan kedua. Okey, kita tolak dengan sebutan pertama. Dapat D kan? Dapat satu nombor. Okey. Ambil sebutan ketiga, tolak dengan sebutan kedua. Maksud kita ambil yang nombor sebutan tu dengan sebelumnya. Tu maksud dia punya consecutive term. Okey. Kita ambil sebutan ketiga, kita tolak sebutan kedua. Pun dapat satu nombor. Katakan D. Dan seterusnya. Sehinggalah you ambil lah apa-apa sahaja sebutan pun, setiap dia punya perbezaan tu dapat nombor yang sama. Iaitu kita labelkan sebagai D. Maka ini adalah salah satu syarat yang dia adalah arithmetic progression. Okey, contoh yang bukan common difference. Contoh macam you ambil sebutan pertama, kedua you tolak sebutan pertama, you dapat satu nombor, katakan 4. You ambil sebutan ketiga, you tolak sebutan kedua, you dapat 5. Nampak tak sama dia punya different dia. So itu bukan common different lah.
Okey, dan dia punya formula kat sini dia menunjukkan consecutive term tu you kena ambil sebutan kedua tolak yang pertama, bukan sebutan pertama tolak yang kedua. Sebutan ketiga tolak yang kedua. Maksud you ambil yang sebutan sekarang, you tolak yang sebelumnya. So you jangan buat yang satu tolak dua, dua tolak tiga tu. Okey, ini nilai dia jadi lain lah. Okey, so setakat ni kesimpulan dia lagi adalah arithmetic progression is a sequence of number such that each term is obtained by adding a constant to the term before it. So kat sini you dah boleh buat satu kesimpulan di mana jika kita dapat lihat setiap different bagi sebutan di dalam sesuatu sequence number adalah constant. Dia punya different tu constant ataupun kita mempunyai common different, maka dia adalah satu arithmetic progression. Ataupun dengan arti kata yang ini, arithmetic progression merupakan suatu jujukan nombor di mana setiap sebutan di dalamnya mempunyai penambahan yang tetap bagi setiap sebutan sebelumnya. So jom kita tengok example. Example yang pertama. Dia minta kita determine whether each of the following sequence is an arithmetic progression. Dia nak kita tentukan adakah setiap sequence ni arithmetic progression atau tidak. So yang pertama dia bagi 358, 350, 342 dan seterusnya, and so on lah. Ni kita panggil sequence. Sekarang dia nak tanya kita. Ni kita panggil sequence ni. Bila kita ada satu jujukan nombor, kita panggil dia sequence. Adakah sequence ini arithmetic progression? Dia tanya. Adakah dia arithmetic progression? Dalam ATMATIC kita guna simbol AP lah untuk arithmetic progression. So how you want to determine this sequence? It is arithmetic progression or not? So dengan caranya kita cari dia punya D, iaitu different dia. Jika kita dapat common different, maka dia arithmetic progression. Jika tidak, maka dia bukan. So tadi kita dah belajar sikit kan. Dalam sequence, nombor yang pertama sekali kat depan ni kita panggil the first term lah. Sebutan pertama. So kita boleh label sebagai T1. Nombor yang kedua T2. Nombor yang ketiga T3, and so on lah. Berapa banyak nombor yang kita ada. So cara kita nak tentukan adakah dia arithmetic progression atau tidak, kita cari dia punya D. Iaitu common different dia. So how to find your D? Formula dia T2 minus T1. So jom kita tengok berapa T2 kita. T2 kita ni kan 350 tolak dengan 358. Berapa tu? Kita dapat negatif lah 8. Betul? So sekarang kita dah dapat dah ni. D kita negatif 8. Tapi kena ingat, kita pastikan setiap different dalam kita punya sequence mesti sama. Jadi kita baru ambil satu sahaja D. So tidak cukup untuk nak buktikan yang dia ni adalah sequence ni adalah arithmetic progression. So kita cuba ambil satu lagi. So kita cuba sekarang T3 tolak T2 lah. Sebab dia kena ambil yang consecutive sequence tau. So you tak boleh ambil T3 tolak T1 macam tu, tak boleh. So yang kita ada sekarang T1, T2, T3 kan. So ini tolak ni lah. Boleh. So kita cuba 342 tolak 350. Bila you kira pun you dapat negatif 8. Maka nampak tak? Conclusion dia, so setiap sequence dalam setiap term dalam sequence ni mempunyai common difference, iaitu negatif 8. Maka adakah sequence ini arithmetic progression? Yes. Betul lah tu. So kita ambil satu contoh lagi. Dia bagi 2 kan. Contoh yang kedua dia bagi
2/3. Okey. 2, 10/3 dengan 5. Okey. Dia bagi satu sekuen. 2/3, 2, 10/3, 5. So, ni satu sekuen. Okey, this is the first term, second term, third term and fourth term. Okey. So, dia nak tanya kita, adakah sekuen ini arithmetic progression? So, saya ulang balik, teacher ulang balik. Macam mana kita nak tahu adakah sekuen ini arithmetic progression atau tidak? Caranya kita cari ataupun kirakan dia punya different. Jika dia mempunyai common different, maka dia arithmetic progression. Okay, so jom kita tengok kita punya different. Okay, T2 tolak T1 maksudnya 2 tolak 2/3. So, ini kita akan dapat 4/3. Okey, lagi kita tengok setiap sebutan yang lain. Okay, kita tengok contoh kat sini dia bagi tau. Okey. T3 tolak T2 iaitu 10/3 tolak 2. Okey, 10/3 tolak 2 pun kita dapat 4/3. Okey, macam sama dah. Okey, but kadang-kadang jangan tertipu. Okey, kita kena make sure setiap sebutan yang ada yang diberi tu dia punya different. Tadi dia bagi 3 sebutan, sebab tu teacher buat 2 jadi. Okey. Sekarang kita ada 4 sebutan, at least teacher kena ada 3 D lah. Okey, T2 tolak T1, T3 tolak T2 dan satu lagi adalah T4 tolak T3. Okey, so 5 tolak 10/3. Okey, bila kita kira kita dapat 5/3. You nampak tak kat sini? Bila soalan tu bagi 4 sebutan, you kena kira setiap different bagi ke semua sebutan tersebut. Okey. So, bila kat sini kita lihat 5/3 tak sama dengan 4/3. Yang ini sama. Maka bila ada satu je D yang tak sama, okey, contoh teacher bagi label Ini D1, ni D2, ni D3. Okey. So, hasil dia kat sini, kalau you all tengok, D1 sama dengan D2, tetapi tak sama dengan D3. Maka, ini bukan common different. Jadi, bila kita bukan common different, adakah ini arithmetic progression? Tidak. Okey, boleh? So, teacher dah tunjukkan untuk example yang pertama. Okay, nanti kita sambung the next one. Okay.